Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk hari Isnin untuk sama-sama kita meneruskan. Semalam kita sudah pun melihat pada halaman 219 dan hari ini kita ingin meneruskan pada halaman 220 menyambung kepada perbincangan dan kita akan melihat kepada kisah Nabi Yunus yang menjadi nama ataupun tajuk bagi surah yang ke-10, surah yang juzuk yang ke-11 pada hari ini. Dan alhamdulillah kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz Fazrul sihat Alhamdulillah kita bersama Ustaz, kita di halaman kedua terakhir ya. Sebelum besok kita akan masuk kepada bahagian akhir daripada surah Yunus dan kita akan masuk kepada surah Hud, surah pasangan ya. Surah Yunus dan surah Hud ini sebenarnya berpasangan yang mempunyai keterkaitan, dua-duanya mempunyai kaitan ibadah ataupun akidah kepada Allah dan menekankan tentang akhlak dan juga keimanan pada hari akhirat nanti. Dua tiga perkara itu amat penting ditekankan dalam surah-surah Makkiyah. Jadi pada hari ini kita insya-Allah menjemput tuan-tuan untuk kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu kita dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat kepada istilah ya. Semalam kita pun sudah melihat kepada istilahnya ya'lamun, ya'lamun pada ayat 89 semalam kalau tuan-tuan masih ingat lagi, iaitu ilmu dalam perhatian Al-Quran bukanlah ilmu sekadar ilmu tetapi ilmu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Firaun sebenarnya bukannya tidak berilmu. Ya, tetapi apabila ilmunya itu tidak membawa dia melihat jauh ke hadapan ke akhirat, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat dirinya yang besar, itu digelar sebagai la ya'lamun. Jadi kita minta Allah Rabbi zidni ilma. Kita perhatikan sinopsis ringkasan halaman 220. Daripada ayat yang ke-98 hingga 100 kita akan melihat kisah Nabi Yunus bersama kaumnya, bagaimana Allah menekankan tentang dakwah, bagaimana kesan iman dalam kehidupan. Pada ayat 101 hingga 103, kewajipan merenung dan berfikir serta peringatan jika melalaikannya. Ini Allah ingatkan agar kita dapat melihat alam, kaitkan dengan tauhid, agar kita yakin hari akhirat itu adalah benar-benar wujud dan perlu dibuat persediaan. Ayat 104 hingga ayat 106 kita akan melihat ikhlas beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala itulah seruan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, bukan sekadar orang beriman semata-mata. Kerana apa? Kerana itulah cara untuk kita mendapat rahmat, dielakkan daripada azab
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama membaca ayat 98 hingga 102 dahulu untuk kita melihat bahagian pertama, terutama kisah Nabi Yunus sebagai pelajaran bersama kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang saya kasih silan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan insya-Allah pada hari ini kita terus bersemangat untuk meneruskan lagi tarbiyah kita. Dikala kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19, kita kena PKP, macam-macam lagi, maka kita ada tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quranul Karim, dan kita pula kebetulan berada pada surah Yunus alaihi salam. Ya, kalau kita lihat para nabi alaihi wassalatu wasalam semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji terlebih dahulu, inilah insan pilihan Allah. Bahkan kita nak belajar tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam supaya kita dapat ada sesuatu kita pegang untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sudah pasti insya-Allah Ustaz Fazrul akan terangkan bagaimanakah kisah Nabi Allah Yunus bersama dengan kaumnya untuk sama-sama kita mengambil manfaat daripada kisah yang begitu indah ini. Mahal. Ayat 98 hingga 102. Jom sama-sama kita baca dengan irama lagu Jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 98 hingga 102 ya, sebagai peringatan kepada kita. Kalau kita melihat dalam Al-Quran ada kisah tentang nabi-nabi ya, nabi-nabi, dan semalam pun kita melihat bahawa apabila seseorang itu beriman didatangkan rasul, sebenarnya rasul ini adalah sebagai sumber hukum ya, membawa risalah daripada Allah SWT, menentukan peraturan dalam kehidupan. Kalau katakan seseorang manusia itu tidak mahu ikut kepada hakim daripada rasul, zaman kita ini adalah mengikut sunnah rasul, seseorang itu bersedia untuk bertemu dengan hakim, segala hakim, iaitu Allah SWT. Dah sampai ke sana nanti ustaznya, tak ada patah balik dah. Kalau di dunia ini, kalau katakan dengan rasul ataupun dengan sunnah rasul, kalau kita tersilap kita sempat bertaubat lagi. Tetapi kalau dah sampai ke sana,
no way. Ya, jadi ini pelajaran daripada surah ataupun kisah Nabi Yunus, falaula kanat qaryatun amanat. Maka mengapa tidak ada suatu negeri? Qaryah ini bukan sekadar qaryah, orang kata qaryah ni macam kampung Ustaz ya. Tapi istilah dalam al-Quran ni qaryah ini mungkin negeri, mungkin negara. Ya. Jadi Allah merujuk kepada satu kawasan yang ramai, amanat fanafa'aha. Jika dia beriman, dia mengambil manfaat daripada iman, mengambil manfaat imanuha illa qaum Yunus. Ya, kecuali kaum Yunus lamma amanu. Ya, apabila dia beriman, kasyafna. Dalam al-Quran ataupun dalam surah Yunus, dia punya signature ni Ustaz ya. Signature ataupun dia kalau pergi ke restoran kan ada dia punya menu khas yang special kan. Dalam surah Yunus, antara perkataan signature je ialah perkataan kasyaf. Ya, kasyaf. Ada 3 kali pada ayat 12, pada ayat 98 ini dan ayat 107 nanti kita akan jumpa lagi. Jadi bila kita baca surah Yunus, kita akan ingat perkataan kasyaf. Kasyaf ini maksudnya ialah Allah menghilangkan, Allah melindungi daripada suatu azab bagi sesuatu qaryah, bagi satu negeri ataupun sesuatu negara. Jadi Allah maksudkan dalam ayat ini 98 ini, Allah kata apa? Lamma amanu kasyafna anhum adzabal hizb fil hayatid dunya. Ya, iaitu Allah mengingatkan mengapa kamu tidak ada suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Iman memberi manfaat Ustaz. Ya, memberi manfaat kepada sesuatu qaryah. Kalau katakan tuan-tuan, kita nak selamatkan negeri kita dan negara kita daripada sesuatu azab, ya, kasyafna, kami yang melindungi ataupun menghilangkan azab tersebut, maka seseorang itu perlu buat apa? Iman. Perlu satu qaryah itu, satu negeri, satu negara, pemimpin, ahli-ahlinya perlu kempen, jom kita beriman. Pasal bila kita beriman, maka insya-Allah datanglah segala keamanan. Kadang-kadang kita mungkin dalam tafsir Ustaz Ni Aziz ni cakap bahawa kita ada polis, kita ada tentera, kita buatlah perlindungan macam mana pun, tetapi kalau pengalaman saya dekat US dulu Ustaz ni, tak berapa aman sangat pun. Ya, basikal saya 3 kali kena curi. 3 kali. Dah lock, pakai lock yang paling mahal pun kena curi juga. Tak buat report saya. Dah buat report pun tak boleh nak buat apa Ustaz. Pasal apa? Pasal keadaan ni tidak aman. Walaupun daripada luar kita nampak macam US tu ada polisnya, ada tentera, ada apa? Yang polis yang LA polis tu kan, LAPD tu. Nampak macam hebat je dalam cerita kan, tapi sebenarnya itu usaha manusia. Tidak aman juga Ustaz. Tidak aman. Tidak aman ya. Jadi bila dah beli basikal berkali-kali tu, akhirnya kata tak apalah, kalau dapat kekal tu lebih daripada setahun itu, kira itu satu rahmat lah beli basikal. Okey, tapi akhirnya saya beli second hand ni Ustaz. Tahu dah kalau lock macam mana, akhirnya kadang-kadang tinggal tayar, kadang-kadang tinggal dia punya rantai sahaja. Nak ceritakan bahawa keamanan kepada sesuatu qaryah, negeri ataupun negara, ianya bukan milik manusia. Ya, ia perlukan bantuan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah nyatakan di sini, kecuali kaum Yunus. Apa cerita kaum Yunus ini? Kaum Yunus, kalau kita tuan-tuan perasan bahawa sebenarnya Nabi Yunus mengajak mereka kepada keimanan, mereka tak nak. Ya, mereka degil apa sebagainya. Cuma apa yang berlaku ialah Nabi Yunus kata pada mereka, dalam masa 3 hari, ya, kamu akan didatangi azab. Maka Nabi Yunus keluar daripada kawasan tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanpa izin daripada Allah. Orang cakap dia merajuk Ustaz ya, mughadiban. Adakah ia dibenarkan? Tidak dibenarkan. Nabi Yunus diberikan peringatan dengan ditelan oleh seekor ikan dan Nabi Yunus lockdown. Ya, lockdown. Pasal apa? Kerana keluar daripada kawasan qaryahnya, negerinya untuk membuat tugas, memberi peringatan, maka Nabi Yunus lockdown. Ketika lockdown itulah Nabi Yunus banyak berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita juga tuan-tuan, bila kita kena lockdown ini, sebenarnya mesti ada sesuatu yang kita tak buat. Allah suruh ingat pada kita, ada sesuatu yang kita tak buat, kita kena semak balik. Apa yang perlu kita isi? Dengan banyak berzikir kepada Allah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Tadi yang diucapkan pada tuan-tuan memilih untuk bersama My Quran Time ataupun program-program zikir yang lain untuk kita meniru kepada Nabi Yunus, ya, ada ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, ketika Nabi Yunus keluar, rupanya orang qaryah dia itu beriman pula Ustaz. Kan? Beriman. Maka kesan daripada iman itu, azab dah dekat dah ni, azab dah on the way dah ni.
Kasyafna, kami selamatkan mereka, maka mereka itu tidak mendapat azab yang hina fil hayatid dunya. Dunia lagi Allah akan selamatkan. Wa matta'nahum ilahin. Allah berikan kesenangan. Kita dah belajar bahawa sebenarnya dengan iman seseorang itu akan diberikan mata', sesuatu kesenangan dalam kehidupan dunianya, ya, dengan iman. Iman ini amat berharga. Itu sebabnya surah Yunus ini banyak menekankan iman pada Allah, tauhidkan pada Allah, dan ini pada ayat 98. Ayat 99 Allah kata walau syaa rabbuka laaman. Kalau Allah nak, sebenarnya semua manfil ardi kulluhum, semua yang ada di atas muka bumi ini akan beriman pada Allah. Allah boleh buat begitu Ustaz, ya. Tetapi Allah tak buat begitu. Mengapa? Allah beri peluang pada saya, pada tuan-tuan sekalian, pada Nabi Yunus, pada semua nabi-nabi untuk kita berusaha. Ya, bila kita berusaha, kita ajak, tapi sebenarnya bukan kita yang proses, ya, yang uruskan itu sebenarnya Allah. Ya, jadi afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, ya, apakah kamu yang memaksa manusia sampai mereka beriman. Ini teguran pada Nabi Yunus. Pasal Nabi Yunus ingatkan bahawa ini adalah sebagai usaha ataupun dia kecewa dengan kaumnya yang tidak beriman, padahal sebenarnya iman itu milik Allah, tetapi dalam masa yang sama kamu kena berusaha. Jadi bagi kita tuan-tuan, kita kena berusaha ajak anak kita, ajak kawan kita untuk beriman. Pasal kalau tidak beriman, satu qaryah, satu orang, dua orang beriman, yang lain semua tak nak ikut pada panduan daripada Allah SWT, Allah akan timpakan azab kepada sesuatu qaryah. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sosial, mungkin masalah dari segi keluarga yang berantakan, mungkin masalah dari segi pandemik, pelbagai perkara. Tetapi Allah boleh angkat, Allah boleh kasyafna anhum adzabal khizya fil hayatid dunya. Dengan apa? Kita kuatkan iman kita. Inilah masanya kita kena lockdown. Nabi Yunus kena lockdown, Nabi Yunus kuatkan iman, Allah selamatkan Nabi Yunus masuk balik, pergi balik selamat daripada perut ikan yang ada pada waktu itu. Dan akhirnya dia tengok kaumnya pun dah diselamatkan. Pasal apa? Kerana iman. Kalau kita perasan ayat 98 99 ini banyak kali perkenaan perkataan iman. Di hujung itu hatta yakunu mu'minin. Jadi di dalam ayat 100 ini kita nak baca sekali lagi untuk sama-sama kita melihat sebenarnya Allah menekankan sekali lagi iman, ya. Kalau katakan tidak dibina iman ini, seseorang ataupun sesuatu qaryah itu akan ditimpa dengan rijs, ya. Apa maksud rijs? Iaitu ditimpa azab yang hina daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita baca sekali lagi ayat 100. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul atas penerangan tadi bagaimana pentingnya iman itu yang ada dalam diri kita, dan kalau kita ada, kita kena jaga betul-betul, kita kena pelihara, supaya kerana imanlah yang akan jadi penyelamat sebenar kepada kita semua, yang menjadi keamanan dalam diri kita dan keluarga kita. Moga-moga Allah Taala hidupkan kita dengan iman, insya-Allah. Ayat ke-100 kita baca untuk pasakkan sekali lagi apakah mesej daripada di sebalik ayat ke-100. Sama-sama kita baca terlebih dahulu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak menggunakan akal mereka, ya, tidak memahami. Jadi dua poin yang boleh kita ambil daripada ayat 100 ini. Yang pertama, tidak beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi maksudnya Nabi Yunus, seorang nabi, menyeru pun tidak mampu menukarkan orang menjadi beriman. Sama macam kita tuan-tuan, ibu ayah mengajak kepada anak, ya, kita ajak orang untuk baca Quran, untuk buat baik,
milik iman itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ialah mengajak jangan sampai kita give up. Ya, jangan sampai kita give up, kerana bila kita give up, kita menyerah ataupun kita berputus asa, sebenarnya kita tidak serius. Ya, dianggap seperti tidak serius untuk menyelamatkan sesuatu qaryah, maka Nabi Yunus ditegur sebagai pelajaran untuk kita. Jangan give up. Ya, kalau kita give up, kitalah sendiri yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kata bagi orang yang tidak beriman, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, iaitu bagi mereka yang tidak beriman ini ialah rijs, ya, iaitu satu azab yang Allah berikan kerana apa? Mereka tidak gunakan akal, ya. Yaqilun ini daripada perkataan akal, ada kaitan dengan igal, ya. Maksudnya menjauhkan diri ataupun daripada terjatuh. Kalau ada kain yang ni, kita ada igal yang getah hitam dekat Saudi itu, jadi tak nak kain tu terjatuh. Bila kita diberikan akal, gunakan elok-elok agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan kasyafa. Ini perkataan signature surah Yunus, ya, iaitu ada 3 kali dalam surah ini, 20 kali sepanjang al-Quran. Maksudnya Allah menghilangkan, Allah menutup, Allah melindungi seseorang daripada sesuatu azab yang hina dengan apa? Dengan iman. Dan apabila seseorang itu bina iman, tuan-tuan, salah satu cara membina iman ini dengan kita membaca al-Quran. Allah akan tambah iman kita. Kita beramal, kita tambah iman lagi. Kita berjuang, Allah akan tambah iman kita. Maka itulah yang akan menjemput rahmat daripada Allah dan terjauh daripada azab sengsara dalam bentuk pelbagai, ya. Azab ini adalah dia beza ujian dengan azab. Maksudnya ujian dengan azab. Nabi Ayub dia dapat ujian, dia tak dapat azab. Kan? Sakit. Tapi ada orang dapat sakit kerana azab. Apa bezanya? Ujian menyebabkan dia payah tetapi mendekatkan diri pada Allah. Azab sebenarnya kerana orang ni dah diingat dan akhirnya dia degil sangat, Allah nak azab dia, dan orang ini bila dapat sesuatu perkara kesusahan itu makin jauh lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandemik COVID-19, adakah ujian ataupun azab? Sila tinggalkan komen di ruang Facebook tersebut. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Husaini bin Mahmur. Jom sahabat-sahabat semua kita daftar untuk pengambilan vaksin. Sama-sama kita jaga SOP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala wabak penyakit yang berada di muka bumi ini. Jangan lupa, ya. Assalamualaikum. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Itulah antara ungkapan doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang mengakui kesilapan dan dosa tadi itu. Kerana kita dalam agama ini kita diajar untuk sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita banyak dosa, kita banyak mengakui kesalahan kita, dan sebaik-baiknya kita mengakui kesalahan dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diampunkan. Terima kasih penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semua, kerana terus setia istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Baik, kita nak belajar ilmu tajwid sedikit pada hari ini. Semalam kita dah sebut tentang ikhfa syafawi berkaitan hukum mim mati bertemu dengan ba. Okey, hari ini kita nak belajar berkenaan dengan hukum idgham pula pada hukum mim mati, kan. Okey, idgham pada hukum mim mati apabila mim mati bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf mim juga. Mim mati bertemu dengan huruf mim juga, ataupun disebut sebagai idgham mutamathilain, idgham mislain, kita biasa dengarkan. Maka hukum mim mati ni apabila mim mati bertemu dengan mim, berlakulah idgham. Jom kita lihat contoh dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Sebenarnya ada contoh hukum idgham mutamathilain. Baik, ulang kaji praktikal hukum mim mati, iaitu hukum idgham.
Contohnya pada ayat yang ke-102. Kita ada baca sebentar tadi pada ayat ke-102 hujung itu. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Inni ma'akum minal muntazirin. Cuba lihat yang di tanda merah tu, color merah tu, mim mati bertemu dengan huruf mim. Maka caranya kita baca dengan idgham. Masa kita belajar bab nun mati dan tanwin, kita dah bahaskan apa maksud idgham. Idgham ni memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan apa? Sesuatu itu huruf yang mati. Di sini huruf yang mati apa dia? Mim. Mim mati dimasukkan ke dalam huruf selepas tu. Huruf mim yang berbaris di bawah situ. Maka berlakulah hukum idgham. Maka mim tu dimasukkan dalam mim, berlakulah hukum idgham yang mana kita kena baca secara idgham dengan memanjangkan kadar gunnah tersebut. Inni ma'akum minal muntazirin. Inni ma'akum minal muntazirin. Contoh kedua. In kuntum muqinin. Mim mati juga bertemu dengan mim. Maka itulah hukum idgham mutamathilain pada tajuk mim mati. Semalam mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Hari ini mim mati bertemu dengan huruf mim juga. Satu saja hurufnya, mim juga, jadi idgham mutamathilain. Wallahu a'lam. Baik, Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Idgham mutamathilain. Ya, pasal dia misal misalnya sama. Ya, mim bertemu dengan mim, cara bacaannya yang sudah pun kita belajar sebentar tadi. Kita ingin menyambung kepada halaman 220. Kali ini kita sudah pun tadi membaca sehingga ayat 102, dan perkataan yang ada pada ayat 101 dan 102 ini perkataan nazara, maksudnya berulang-ulang, ya. Qulin zuru, kemudian pada ayat 102 itu fahal yantazirun, ya. Yang pertama itu adalah suruh tengok, ya, tengok kepada apa yang ada di muka bumi ini, kerana ini adalah kebesaran Allah untuk kita ambil peringatan. Tetapi bagi orang yang tak nak beriman, dia tidak dapat peringatan, Ustaz, ya. Dia istilahnya wama tunil ayat, ya, dia tak dapat ambil manfaat daripada ayat-ayat yang ada. Dia tengok matahari, tengok bulan, malam, siang, fenomena yang berlaku COVID-19, dia tak nampak. Itu sebagai kebesaran Allah, sebagai ujian yang mendekatkan diri pada Allah. Dia rasa macam alah, ini fenomena alam kot, kan. Kita ambil vaksin, kemudian kita makan ubat, nanti kalau dah okey, nanti kita terus hidup. Dia tak rasa bahawa ini peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang digelar sebagai ujian, ya. Tetapi kalau perkara yang sama boleh menjadi azab bila kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan melihat ayat-ayatnya, beriman. Baik. Ayat 102 Allah kata fahal yantazirun, iaitu maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali yang sama dengan apa yang berlaku orang-orang terdahulu. Jadi bila kita seseorang itu tidak ambil peringatan, Ustaz, ya, tidak beriman, kesannya dia tunggu je. Dia tunggu. Dia kalau perumpamaan dalam surah Al-A'raf itu dia macam istilahnya an'am. An'am tu kan kalau makan rumput tu, lembu makan rumput, dia makan. Walaupun ada harimau kat sana, dia makan kan. Bila harimau dah dekat, dia baru kan. Jadi dia ni tidak berjaga-jaga. Orang beriman, orang yang selalu tengok alam ini, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila gerhana saja dah mula alamak. Ya, itu sebabnya Nabi memanjangkan solat gerhana, meminta perlindungan. Kerana apa? Kerana alam seperti tidak stabil. Ini adalah signal ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang tidak beriman, dia apa aku kisah, yang penting aku nak makan, aku terus apa yang aku nak buat. Maka Allah cakap di sini mereka menunggu macam orang dahulu. Ada tak azab orang dahulu? Betul ke zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud? Betul ke akan berlaku pada tahun 2021? Maka qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Kalau kamu nak tunggu, okey, tak apa, kami pun tunggu juga. Tetapi kami tunggu dengan beriman, kamu tunggu dengan tidak iman, itu akan membezakan kita. Kamu tak selamat, kami bagaimana? Itu yang disambung pada ayat 103, kita baca bersama sehingga ayat 106. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Kita memahami bagaimana
pentingnya kita menggunakan akal kita melihat kebesaran Allah. Kalau kita lihat Ustaz Fas sebut tadi kan, ayat akhir ke-1, la yaqilun, kamu tak menggunakan akal kamu, iman tadi kan, tak tengok pula. Itu kaitan dengan ayat 101, melihat alam ini. Dalam Quran banyak sekali Ustaz Fas berkenaan dengan suruh menggunakan akal kita. Betul. Kenapa kamu tak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tak guna akal kamu? Jadi penting mungkin Ustaz Fas lepas ni boleh kaitkan bagaimana akal yang boleh dipandu dengan wahyu. Kadang-kadang banyak manusia hari ini ialah dengan keadaan PKP hari ini, mereka dah jadi hilang kewarasan, hilang akal dan sebagainya. Baik, kita ada doa senjata kita. Kita nak teruskan ayat 103 hingga 106. Jom sama-sama kita teruskan bacaan kita dengan irama Tarannum Jiharkah insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 103 hingga 106 ini menjelaskan kepada kita apakah status kepada orang-orang yang beriman, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan thumma nunajji, kemudian kami menyelamatkan rusulana, iaitu rasul-rasul kami, walladzina amanu. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang mengikut pada rasul, mengikut pada sunnah rasul. Jika kita buat apa? Iman, ya, kita beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ini adalah kami orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajipan kami menyelamatkan orang yang beriman. Ini adalah haqq. Ini adalah satu janji daripada Allah SWT kepada kita. Bila kita baca ayat ni kita tahu, oh, maksudnya saya ini kena betul-betul serius membina iman, maksudnya. Dan ini disambung lagi pada ayat 104, bagaimana kita ini nak menjawab kepada orang-orang yang mempersoalkan iman. Ini kata tak payah kot, tak penting. Zaman 2021 ni tak payah kot nak bincang-bincang pasal iman. Kita dah moden. Kalau ada yang cakap begitu, dia ragu-ragu, Allah kata qul ya ayyuhan nas, wahai manusia, katakan pada manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kamu berada dalam keadaan syak, ya, ada ragu-ragu pada daripada urusan agama ini, fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah, ya. Jawab kita macam mana? Kita jangan bergaduh dengan dia. Kita cakap a'budul ladzi, aku beribadah, ya, fala a'budul ladzi, aku tidak beribadah, ta'buduna min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fokus, kita beritahu dia, saya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walakin a'budullah alladhi yatawaffakum, tetapi aku tidak akan beribadah pada apa selain daripada Allah, dan aku hanya beribadah pada Allah alladhi yatawaffakum. Perkataannya menarik ustaz, ya. Yang mematikanmu. Ya, dia ganas sikit dekat situ. Pasal apa? Pasal orang yang syak ini, suruh tanya pada dia, kamu ada syak tak? Kamu ada ragu-ragu tak pasal satu perkara namanya mati? Kan?
Kalau dia ragu-ragu sangat, cuba lawan mati tu, tak payah mati. Kan. Jadi perkataan yang diajarkan di sini adalah untuk mengejutkan orang yang syak. Kalau katakan mati itu yakin, lepas mati nak pergi mana? Siapa yang mematikan? Ya. Maka dia dah tahu dah bahawa ini, kalau tengok kepada alam, tahu dah bahawa ini milik Allah, milik Tuhan, dan Tuhan yang samalah yang akan mematikan, menghidupkan dan yang mematikan. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku ini diseru untuk menjadi orang beriman. Orang beriman percaya bahawa Tuhan menghidupkan, Tuhan mematikan. Jadi baik saya beribadah kepada Tuhan yang powerful berbanding dengan saya beribadah kepada nafsu ataupun kepada idea-idea akal yang tidak berteras wahyu, Ustaz ya, yang Ustaz cakap tadi lah. Ada orang yang guna akal, belajar tinggi kan. Saya ada profesor saya dulu tu belajar dekat US, dia memang cara berfikirnya memang hebat, tapi bila tanya tentang keimanan, cakap pasal anak lah, saya cakap berapa orang anak, dia kata, saya tanya pada dia kata saya ada 2-3 orang anak je lebih kurang. Dia kata, dan saya tak ramai anak, pasal kalau zaman dahulu orang ada anak ramai pasal nak bantu bertani, dia kata. Sekarang saya tak payah bertani dah, saya mengajar dapat duit banyak. Jadi saya bila fikir-fikir, tahap profesor, cara jawab macam budak kecil kan. Nak anak untuk bantu bertani, bukannya nak anak sebagai legacy untuk buat kebaikan. Jadi nak ceritanya ialah apa? Bahawa kalau orang itu tidak beriman, cara berakal dia itu nampak hebat di luaran, tapi kita masuk ke dalam sikit saja, kita nampak dia punya apa, ulat-ulat dalam akal, cara dia berfikir itu tadi. Baik. Jadi bagaimanakah kita nak menunjukkan keimanan? Kalau ada yang tanya, macam mana saya nak tahu bahawa saya ni geng Rasul dan saya ni adalah geng orang beriman yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya dah beribadah dah ni. Ya, saya dah beribadah. Tanda kehambaan kita, tuan-tuan sekalian, pada ayat 105. Ya, kita baca sekali lagi ayat 105 ini, seruan Allah untuk kita aqim. Apa maksud aqim? Aqim ini maksudnya kita kena dirikan perhatian kita untuk agama. Dia bukan sekadar kita duduk sorang-sorang, kita baca Quran, rasa oh alhamdulillah saya dah baca surah Yunus, surah Hud, kemudian lepas ni nak buat apa? Saya nak baca lagi kan. Lepas tu nak buat apa? Baca lagi. Tidak mahu dirikan. Allah seru wa an aqim wajhaka lid-din hanifa, seperti Nabi Ibrahim yang mengaku sebagai hanif, wala takunanna minal musyrikin. Apa sahaja perkara syirik yang berlaku dalam masyarakat, saya mesti bangkit, saya tidak akan duduk diam sahaja. Aqim daripada perkataan qama, bangkit. Kita baca sekali lagi ayat 105. Okey, jom kita sama-sama pasakkan lagi ayat yang 105, ayat yang sangat power, wa an aqim wajhaka lid-din hanifa. Insya-Allah akan dikupas lagi oleh Ustaz Fazrul insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah dirimu kepada agama dengan tulus ikhlas, ya, iaitu istilahnya wa an aqim wajhaka, ya. Wajhaka ini hadapkan, tapi dalam istilah aqim ini bangkit untuk hadapkan untuk agama. Mesti perjuangan hidup kita ini kita kena bangkit untuk apa? Bukan sekadar bangkit pagi untuk cari duit, tetapi bangkit kita pergi ke kerja itu untuk agama. Ya, segala urusan kita ini kita hadapkan kepada Allah ini adalah atas dasar agama. Kita bekerja, ibu-ibu yang kat rumah masak kerana agama, ya kan, kerana nak buat kebaikan agar anak nanti boleh makan dengan baik dan akhirnya beribadah, belajar dengan baik. Cikgu-cikgu pun sama, mengajar adalah kerana lid-din, kerana agama. Kerana itu sahaja yang berharga bila kita bertemu dengan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, penguasa hari agama, yang dikira kalau kamu mengajar, kamu bercakap, kamu makan, kamu bekerja, semuanya atas dasar peraturan yang telah ditentukan oleh
oleh agama ini sendiri. Hanifan, ya, dengan penuh tuluh ikhlas, wala takunanna minal musyrikin, dan tidak disyirikkan selain daripada Allah. Bukan buat kerana orang A, orang B, orang C ataupun sebab-sebab lain kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan dalam ayat 106 itu menyambung kepada bagaimana ciri orang beriman. Allah menyatakan wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu ni siapa? Kamu ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ya. Jadi kalau kita tengok ayat ini adalah satu mukjizat nak menunjukkan bahawa Quran ini bukan Nabi yang tulis. Allahu akbar. Ya. Allah. Pasal apa? Pasal kalau katakan Nabi tulis, takkan Nabi nak beritahu kamu jangan menyeru selain daripada Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak memudaratkan. Kan? Takkan nak cakap pada diri sendiri kan, kamu jangan, ya, kalau tidak kamu jadi orang yang zalim. Takkan Nabi nak cakap begitu. Mana ada orang tulis buku kemudian dia kutuk diri sendiri. Kan? Jadi ini adalah datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi, juga untuk kita. Dan menariknya ayat ini wala tad'u ini dalam bentuk singular. Okey. Dalam bentuk seorang, Ustaz, ya. Jangan kamu, ya. Lebih kurang macam tuan-tuan lah, ya. Tuan-tuan katakan ada yang menonton sekarang ini namanya Encik Ahmad ataupun Puan Salmiah, ya. Terus saja kalau saya beritahu tuan-tuan sekalian, janganlah kita menyeru menyembah kepada selain daripada Allah yang tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Itu adalah nasihat kolektif secara jamak ataupun secara plural. Tapi kalau seorang-seorang, kesannya lebih tajam lagi, Ustaz. Ya, dia lebih tajam. Maksudnya kalau ada Puan Aminah contohnya, Puan Aminah jangan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menyembah selain daripada Allah yang tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau Puan Aminah buat begini, Puan Aminah orang yang zalim. Kan? Jadi dia lebih tajam. Allah menggunakan kaedah ini pada ayat 106 untuk mengingatkan kepada Nabi, kepada Nabi, dan juga untuk kita, jangan kita menyeru ataupun menyembah selain daripada Allah yang tidak memberi manfaat ataupun tidak memberi mudarat. Dan kalau buat begini, zalim. Kalau Nabi tidak mengajak orang kepada Allah, Nabi dianggap sebagai zalim. Kalau kita macam mana? Kita kan ikut Nabi Muhammad. Kalau kita nak jadi orang beriman tapi tak nak ajak orang kepada Allah, ya, tidak cuba untuk mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zalim. Ya, Allah mengingatkan kepada saya, kepada tuan-tuan, agar kita dapat mengambil pelajaran daripada surah Yunus ini halaman 220, agar kita terus mengajak orang kepada kebaikan, tapi ada cabaran. Jangan cepat mengajuk, ya, ketika orang tidak beriman, kerana iman bukan milik kita. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama pada halaman 220, kuatkan keimanan agar azab diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jelaskan dan bukan paksa orang untuk beriman. Jelaskan hujah-hujah yang jelas dan kita serah pada Allah. Yang ketiga, makin ingin menjauhkan azab, makin iman dibina dan dilaksanakan. Dan bagaimana ia dibina? Dengan kita mengajak seramai mungkin orang kepada ketulusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, ya Allah. Ya Allah, kau matikanlah kami dengan iman, ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan iman, ya Allah. Ya Allah, kau akhirikanlah kehidupan kami ini dengan iman, dengan ihsan, dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada mereka yang mencari hidayah, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada kaum kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Janganlah kau hinakan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau azabkan kami, ya Allah. Janganlah kau hukum kami di atas kelalaian dan kealpaan kami, ya Allah. Justru ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami bersangka baik denganmu, ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah wabak ini daripada kami, ya Allah. Moga-moga dengan Al-Quran yang kami baca dapat memandu wahyu, dapat memandu akal-akal kami, ya Allah. Kurniakanlah akal yang sempurna buat kami, ya Allah. Akal yang sentiasa dipandu dengan wahyu-Mu, ya Allah. Akal yang sentiasa tidak melawan akan kehendak-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Moga Allah mengabulkan doa kita tuan-tuan menjadi orang yang beriman dan akal kita dipandu wahyu. Itu yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Platform tuan-tuan menyumbang agar gerakan ataupun program-program memandu akal ini berada di peringkat universiti, di peringkat mana sahaja, agar dengan akal yang terpandu ia akan menyebabkan seseorang itu makin beriman menuju Tuhan yang satu. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam My Quran Time ulangan pada hari ini, dan jangan lupa tuan-tuan jaga kesihatan, jaga dalaman dan luaran. Tahniah diucapkan pada tuan-tuan yang dah mendaftar. Teruskan menjaga kesihatan, SOP dalam kehidupan kita seharian, dan kita doakan kita selamat di dunia, selamat di akhirat nanti. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rahmati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami, apa yang terlupa ajar kami, yang tak diketahui kurniakan kami membacanya sepanjang malam. Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time itu tadi dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru.